Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusof bin Jamaluddin dan saya ketua untuk kumpulan 7 Pengantar Pendidikan Islam Seksyen 1. Baiklah. Saya selaku ketua ingin menceritakan serba sedikit tentang hasil kerja kumpulan kami, iaitu di mana kami telah memilih untuk mengkaji dan mengupas isu ajaran sesat di Malaysia. Isu ini sebenarnya sangat serius, sangat kronik di negara kita, namun jarang sekali diperbesarkan ataupun dibincangkan. Jadi pada hari ini kami ingin mengambil kesempatan untuk melebarkan lagi skop dan membuka mata penonton untuk mengetahui lebih jelas tentang perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harid Nuruddin daripada Kumpulan 7 akan mentangkan latar belakang ajaran sesat. Ajaran sesat didefinisikan sebagai sebarang ajaran yang didukung oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran tersebut ialah berlandaskan daripada ajaran Islam. Ajaran sesat telah bermula sejak awal Islam, di mana wujud kelompok-kelompok yang dipimpin oleh individu-individu yang mengaku sebagai Nabi. Walhal Nabi terakhir kita ialah Nabi Muhammad SAW. Ajaran sesat telah mula dikisah bergerak di Malaysia sebelum tahun 1950-an lagi, iaitu ajaran ini telah bermula secara senyap-senyap dan tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Nur Ismi, nombor matris AA220264. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang penyataan masalah. Ajaran sesat di muka bumi ini dari zaman dahulu lagi tidak dapat menafikan lagi bahawa ajaran sesat bertentangan dengan ajaran agama Islam dan banyak perkara yang tidak benar dalam ajaran sesat. Lebih membenarkan lagi, ramai umat Islam mula mengikut ajaran sesat dan terpesong ke ajaran yang salah. Ajaran sesat juga merupakan satu wabak yang berbahaya dan boleh menjangkiti dengan mempengaruhi orang lain dengan cuba menghasut dengan agenda yang tidak betul dan boleh menyesatkan. Ajaran sesat juga boleh menyebabkan pengaduan akibat ketidaksamaan kepercayaan dan amat berbahaya untuk nyawa orang sekeliling. Ruang lingkup bagi ajaran sesat sebenarnya amat luas. Ia mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia seperti aspek kepercayaan, adat, budaya, hidup, muamalah, ibadah, politik, ekonomi dan sebagainya. Ajaran sesat sebagaimana yang telah didefinisikan iaitu ajaran yang didukung oleh orang Islam atau bukan Islam sedangkan ia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Justru ajaran sesat ruang lingkupnya amat luas, sama ada sesat dari sudut kepercayaan atau akidah, sesat dari sudut pengalaman, pengamalan atau syariah, dan sesat dari sudut akhlak atau pengabdian antara hamba dengan Tuhannya. Menurut Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, ajaran sesat maksud ajaran atau amalan didukung oleh orang-orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam yang mendakwa ajaran dan amalan itu berdasarkan pada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga bercanggah dengan akidah Islam dan berlawanan pula dengan mazhab yang muktabar iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai umat Islam, kita perlu menghindari diri daripada ajaran sesat kerana ia boleh membawa keburukan di dunia dan di akhirat. Kita perlu melihat perkara ini sebagai perkara yang serius dan tidak benda remeh kerana perkara ini boleh merosakkan akidah dan berdosa besar di sisi umat Islam. Kita juga perlu menguatkan iman dan sentiasa mengikut ahli sunnah wal jamaah dan sentiasa mengikut ajaran agama Islam dan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azhar bin Darwis dan kali ini saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Apa sebenarnya yang kami ingin capai, apa sebenarnya yang kami ingin dapati dalam kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri ajaran Syiah. Yang kedua, mengenal pasti cara menghindari ajaran Syiah. Dan yang terakhir sekali, mengkaji kesan-kesan sekiranya Syiah berleluasa di Malaysia. Seterusnya kita pergi ke kepentingan tajuk kajian. Kepentingan kajian yang dilaksanakan ini adalah bertujuan supaya umat Islam di dalam Malaysia dapat memperkukuhkan akidah dalam diri dengan lebih baik. Hal ini dikatakan demikian kerana ajaran-ajaran sesat yang kini kian berleluasa secara rambang mampu mengaburi iman setiap individu yang mempunyai keteguhan
akidah yang lemah dan mampu membuatkan mereka terpengaruh dengan mudah. Contohnya, setiap umat Islam perlulah mempelajari Islam dengan lebih mendalam melalui sumber-sumber seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan sumber-sumber lain yang boleh dipercayai dalam Islam. Hal ini akan membuatkan akidah yang tertanam dalam diri tidak akan mudah tumbang dengan hujah-hujah yang dikeluarkan oleh golongan-golongan sesat. Kepentingan yang seterusnya adalah bertujuan supaya setiap umat Islam mengetahui kesan-kesan buruk yang bakal dihadapi sekiranya ajaran sesat disebarkan meluas di Malaysia. Hal ini demikian karena dengan mengetahui kesan-kesan buruk tersebut akan menimbulkan kesadaran terhadap setiap individu Islam agar lebih berwaspada dengan ajaran-ajaran sesat yang mampu meruntuhkan agama Islam serta negara. Hal ini akan menyebabkan setiap umat Islam akan lebih berwaspada dalam menerima ajaran-ajaran dengan meneliti perkara tersebut berdasarkan agama Islam. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kumpulan 7, nama saya Muhammad Habib Izzuddin bin Nur Hisham, AA210051, akan membentangkan bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi menerangkan cara suatu masalah yang dikaji dan sebab suatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Maafkan saya. Tujuan metodologi ialah untuk membentuk, memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Kumpulan kami telah menggunakan kaedah analisis data atau dikenali sebagai kaedah kuantitatif dengan mengedarkan borang soal selidik kepada responden dengan menggunakan Google Form. Sebelum borang tersebut diedarkan, ia telah diberikan kepada penyelidik terlebih dahulu untuk menyemak supaya soalan yang diberikan adalah relevan untuk ditanya kepada responden berkenaan tajuk kajian. Tajuk kajian kami adalah analisis ajaran sesat di Malaysia berdasarkan tema semua rujukan Islam. Berdasarkan tema rujukan Islam. Maafkan. Borang ini telah diedarkan kepada 62 responden yang merupakan dalam kalangan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, iaitu UTHM, Universiti Teknologi MARA, UITM dan lain-lain, yang kebanyakan respondennya yang berumur 18 ke atas. Seperti anda boleh lihat di bahagian carta itu, sebanyak 59.7% merupakan responden lelaki, iaitu sebanyak 37 orang, manakala sebanyak 40.3% merupakan responden perempuan, iaitu sebanyak 25 orang. Seterusnya, baiklah. Di dalam borang soal selidik itu terdapat dua bahagian. Bahagian pertama merupakan maklumat diri responden yang ringkas, di mana mereka perlu memberikan sedikit buktian peribadi berkenaan nama, umur, jantinah dan email mereka. Pada bahagian kedua pula, iaitu merupakan soalan objektif sebanyak 10 soalan. Soalan berikut merupakan menggunakan skala 5 Likert yang terdiri daripada sangat setuju 5, setuju 4, sederhana setuju 3, tidak setuju 2 dan sangat tidak setuju 1. Bagi mendapatkan hasil kajian yang lebih mudah untuk dianalisis oleh pengkaji, iaitu kami. Bahagian ini secara umumnya adalah untuk mengenal pasti ajaran sesat dari segi ciri-ciri dan kesan jika semakin berleluasa. Soalan yang diajukan juga bertujuan untuk menguji tahap pengetahuan responden mengenai ajaran sesat secara umumnya kepada responden mengikut peratus jawapan daripada responden. Ramai daripada mereka mempunyai kefahaman mengenai ajaran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Azim Hakimi dari Kumpulan 7 akan membentangkan tentang kajian terdahulu mengenai ciri-ciri ajaran sesat di Malaysia. Seperti yang dilihat di dalam slide, ciri-ciri pertama ajaran sesat di Malaysia adalah mereka melakukan penyelewengan akidah terhadap ajaran Islam yang sebenar. Dalam penulisan Zulkifli Muhammad,
ada menjelaskan bahawa ajaran-ajaran sesat di Malaysia telah melakukan penyelewengan yang telah membentuk satu ajaran baru yang berlainan dengan ajaran Islam yang sebenar. Mereka turut menggunakan nama-nama tarikat yang masyhur untuk menyebarkan ajaran mereka. Namun begitu, ajaran mereka sangat bertentangan dengan ajaran tarikat tersebut. Dan terdapat daripada guru-guru mereka juga yang melakukan pencampuran akidah daripada agama lain. Contohnya, mereka telah menggunakan tradisi agama Yahudi di dalam ajaran mereka. Ciri-ciri yang kedua pula adalah di dalam ajaran mereka terdapat nabi-nabi lain selepas Nabi Muhammad SAW. Dalam kajian yang dilakukan oleh Abdul Majid Omar pada tahun 2008, beliau menulis bahawa terdapat daripada pengikut-pengikut ajaran sesat ini telah menyamakan taraf guru-guru mereka pada taraf para rasul dan nabi. Kajian ini turut disokong oleh Zulkifli Mohammed dalam artikelnya yang turut mendakwa terdapat daripada ajaran-ajaran sesat ini yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dalam agama Islam. Contohnya yang saya dapati adalah ajaran Ahmadiyah atau lebih dikenali sebagai ajaran Qadiani. Seterusnya, saya menyerahkan kepada sahabat saya Adi untuk meneruskan pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Azim. Saya Muhammad Adi akan sambung semula mengenai ciri-ciri ajaran sesat. Ajaran sesat ini dijalankan secara tersembunyi ataupun rahsia. Pada tahun 2008, Abdul Majid Umar ada mengatakan ajaran sesat ini dilakukan secara tersembunyi dan tidak didedahkan kepada masyarakat umum kerana takut akan pihak berkuasa menangkap mereka. Kerana ini merupakan satu masalah yang sangat besar di mana mereka merosakkan akidah seorang Muslim. Seterusnya, beliau juga ada mengatakan bahawa ajaran ini mempercayai kekuatan dan kuasa gaib selain daripada Allah, kekuasaan Allah SWT. Dalam bahasa lain, mereka bergantung kepada kuasa lain selain daripada Allah SWT. Ini merupakan satu akidah yang sangat tidak bagus kerana boleh mengakibatkan iman seorang itu rosak dan mengakibatkan seorang itu keluar daripada agama Islam ataupun murtad. Okey. Seterusnya, ajaran sesat ini juga menyampaikan maklumat yang salah dalam ajaran mereka, iaitu dengan melakukan penafsiran ayat Al-Quran tanpa kaedah yang betul dan tanpa merujuk mana-mana kitab tafsir Al-Quran yang dihasilkan oleh imam dan Majlis Agama Islam yang diiktiraf. Selain itu, Dr. Ismail Ibrahim dalam utusan Malaysia ada mengatakan tiadanya ilmu dan ketidakmampuan berfikir dengan betul juga merupakan ciri-ciri ajaran sesat di mana mereka akan membuat sesuatu ibadah yang baru ataupun satu kefahaman yang lain. Seterusnya, mereka juga akan menggunakan hadis-hadis palsu dan doa-doa serta ucapan lalu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW di mana sumbernya tidak boleh tanpa merujuk sumber yang boleh dipercayai terlebih dahulu. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Baik, seterusnya saya akan sambung dengan perbincangan berdasarkan persoalan di Google Form. Okey, soalan pertama, adakah ajaran sesat telah wujud di negara kita sejak dari dulu lagi? Soalan ini telah dipersetujui oleh majoriti responden. Okey, ajaran sesat seperti Taslim yang telah diasaskan pada tahun 70-an di Malaysia telah membuktikan bahawa ajaran sesat ini telah lama di Malaysia. Ajaran ini telah diasaskan oleh Haji Muhammad Syafi'i atau lebih dikenali sebagai Haji Muhammad Matahari. Soalan kedua, mereka yang mengamalkan ajaran sesat mempunyai akidah yang sangat lemah. Hal ini dapat dibuktikan kerana pengamal ajaran sesat telah memesongkan diri mereka daripada akidah Islam yang sebenar dan mereka mengamalkan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seterusnya,
Ciri-ciri seorang itu mempunyai akidah yang sangat lemah adalah mendakwa sebagai Tuhan, mendakwa tahu nasib seseorang, mendakwa mampu menangguhkan kiamat dan mendakwa sebagai Nabi atau Rasul. Sebagai contoh, ialah yang dapat kita beri ialah ajaran Ayah Pin, yang pengasasnya iaitu Arifin Muhammad pernah mendakwa dirinya Tuhan kepada segala agama. Baik, soalan yang keempat. Orang yang melakukan ajaran sesat mempunyai pegangan syariah yang bertentangan dengan ajaran Islam dan Al-Quran. Hal ini dapat dibuktikan dengan ajaran sesat taslim, menganggap kitab Al-Quran adalah karangan manusia dan mushaf yang sebenar dan asli hanya dimiliki oleh Rasul di Pulau Pinang. Baik, dan kenyataan yang terakhir ialah ciri-ciri seorang yang ilmu syariahnya terbalik dengan syariah Islam yang telah ditetapkan adalah menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam syariah Islam, menolak sebarang tafsiran ayat Al-Quran atau teks hadis yang telah diijma' oleh para ulama' mutabar dan menghalalkan nikah adik-beradik. Okey, sebagai contoh, ajaran sesat seperti ajaran ilmu hakikat oleh Haji Ahmad Laksmana bin Haji Omar dan ajaran Haji Ghazali di Selangor telah mengamalkan konsep nikah batin dalam ajaran mereka. Selain itu, terdapat juga ajaran sesat golongan anti hadis yang menolak hadis sebagai sumber hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Al-As bin Muhammad Fazli daripada kumpulan 7 akan membentangkan bahagian saya, iaitu perbincangan cara menangani ajaran Syiah di Malaysia. Baiklah. Antara cara menangani ajaran Syiah di Malaysia ialah pendekatan undang-undang. Dalam keadaan tertentu, tindakan undang-undang perlu diambil terhadap golongan yang berdegil dan masih mengamalkan akidah Islam yang menyeleweng. Ia bukan mengutamakan hukuman kepada pesalah, tapi yang lebih mustahak, umat Islam tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh ajaran sesat tersebut dan mereka yang telah terlibat akan bertaubat. Oleh sebab itu, para penguat kuasa agama dan pegawai pejabat agama yang lain seharusnya berusaha dalam tindakan mereka untuk memberi peluang kepada pengikut ajaran sesat iaitu Syiah untuk menyedari kesilapan mereka dan bertaubat. Baiklah, seterusnya syariat asas setiap ajaran. Ukuran yang tepat untuk memastikan sesuatu ajaran, pemikiran, istiadat dan tindakan itu salah atau benar, sesat atau batin, sesuai atau bercanggah dengan Islam ialah sejauh mana ianya bersesuaian dan serasi dengan Islam. Sejauh mana ianya bertepatan dengan kehendak syariah dan mutabaqah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang menafikan ketuhanan Allah dengan idea bertuhankan diri sendiri dengan mengaku dirinya Tuhan bertujuan untuk membebaskan diri dari larangan dan ikutan syarak supaya dapat mengamalkan kepuasan hawa nafsu terutama berhubung tentang wang dan sebagainya. Demikianlah intipati ajaran batiniyah yang banyak mempengaruhi ajaran di negara ini seperti Syiah. Akhir sekali, kekuatan iman seseorang. Iman mempunyai kaitan yang padu dengan kualiti insan. Ia adalah asas atau permulaan bagi setiap perilaku dan tindakan manusia yang akan menghasilkan kesempurnaan seseorang yang benar-benar bersyahadah dengan keimanannya. Oleh itu, seorang itu akan dapat mengenal dan membezakan antara yang benar dengan yang salah dan tidak mudah terpengaruh serta terikut dakwah Syiah yang disampaikan kepada mereka. Baiklah, sekian daripada saja bahagian perbincangan cara menangani ajaran Syiah di Malaysia. Sekian, terima kasih.